Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, kami dari kumpulan 5, kelas 107 PDPP ambilan Jun 2021. InsyaAllah, pada hari ini kami akan membentangkan kajian kami berkenaan kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Baiklah, saya Ina Zahiriah binti Sabtu, selaku pengerusi dan pembentang pada hari ini. Saya akan memperkenalkan dahulu pembentang-pembentang kita pada hari ini, iaitu Saudari Siti Nurul Nadwa binti Jailani, Saudari Nur Farahin binti Muhammad Zazali dan juga saya sendiri. Sebelum saya menjemput pembentang yang pertama, suka untuk saya menerangkan serba sedikit tentang kandungan pembentangan kami pada hari ini. Kami telah membahagian kajian kami kepada 3 isu kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Yang pertama, isu bahasa. Yang kedua, isu status sosial keluarga. Dan isu kumpulan minoriti. Saya akan mulakan dengan pendahuluan kajian kami pada hari ini. Setiap murid adalah unik dan berbeza memandangkan latar belakang mereka yang berlainan. Setiap mereka itu membesar dan terbentuk hasil interaksi dalam persekitaran masing-masing. Terdapat beberapa corak asas budaya yang membuatkan seseorang itu unik dan berbeza. Antaranya ialah berbeza dari segi komunikasi, sikap terhadap konflik, pendekatan dalam menyelesaikan tugas, pendedahan pandangan dan berbeza dalam pendekatan untuk tahu akan sesuatu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembentang yang pertama iaitu Saudari Siti Nurul Nadwa untuk pembentangan isu yang pertama berkenaan isu bahasa. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Ina. Seterusnya, saya, Nadwa, akan membentangkan berkenaan dengan isu yang pertama, iaitu isu bahasa berkenaan penggunaan bahasa di sekolah. Berkaitan dengan isu bahasa, ia adalah berkaitan dengan tidak menggunakan bahasa standard ataupun bahasa kebangsaan. Isunya di sini adalah tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa di sekolah, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu dalam berurusan. Okey. 2 kotak yang di kanan slide itu yang mempunyai warna kuning adalah merupakan faktor-faktor mengapa sesetengah pihak tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, faktor yang pertama adalah berbeza susunan stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah susun lapis dalam sesebuah masyarakat. Ia adalah berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, pangkat, keturunan dan lain-lain. Okey, faktor yang kedua adalah faktor ketidaksamaan tahap pendidikan dan pekerjaan. Di sini, yang boleh saya huraikan adalah tahap pendidikan yang tinggi ataupun tahap pekerjaan yang tinggi, mereka lebih gemar ataupun lebih selesa bertutur dalam menggunakan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok pihak yang terlibat. Siapakah pihak yang terlibat? Okey, yang pertama adalah antara murid dengan murid. Kedua adalah antara ibu bapa dengan pihak sekolah. Ketiga adalah antara murid dengan guru. Keempat adalah antara guru sesama guru. Berdasarkan isu bahasa tadi, apakah cabaran dan implikasinya? Pertama ialah murid. Terdapat sesetengah murid yang berkomunikasi sesama kelompok tertentu sahaja. Ini fokus kepada murid yang mahir dalam berbahasa Inggeris. Mereka hanya bercakap dan berkomunikasi sesama kelompok mereka sahaja. Yang kedua ialah ibu bapa. Ibu bapa yang mempunyai tahap pendidikan ataupun tahap pekerjaan yang lebih tinggi, mereka kebiasaannya dan lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris, termasuklah dalam urusan dengan pihak sekolah.
Yang ketiga ialah tahap kemahiran berbeza. Setiap murid mempunyai tahap kemahiran dan tahap pencapaian yang berbeza, dan ada kalanya mereka sukar untuk ikuti pelajaran. Yang keempat ialah berkaitan dengan menggunakan dialek negeri. Ini kebiasaannya berlaku dalam kalangan guru sesama guru. Setengah guru yang menggunakan dialek negeri dalam menyampaikan sesuatu maklumat, ada kalanya maklumat yang disampaikan itu tidak jelas. Berdasarkan cabaran dan implikasi berkenaan dengan isu bahasa tadi, apakah peranan guru sebagai ejen sosialisasi? Pertama ialah guru mestilah mengingatkan para pelajarnya agar tidak memandang rendah kepada rakan-rakannya lain. Ini fokus kepada murid-murid yang mahir berbahasa Inggeris agar meraihkan rakan-rakan yang lain untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa standard dalam berkomunikasi. Kedua ialah guru mestilah peka terhadap pembentukan kumpulan murid yang berasaskan kelas sosial ataupun kita panggil sebagai asabiah. Ketiga ialah sebarang kerja kumpulan dalam aktiviti dan tugasan, guru mestilah memastikan kumpulan tersebut terdiri daripada berbagai lapisan kelas sosial. Keempat, guru mestilah memartabatkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah. Guru sebagai idola ataupun role model kepada murid-murid dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan isu ini ialah untuk mencapai permuafakatan sekolah dan komuniti, kita hendaklah mewujudkan iklim sekolah yang positif seperti menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Jadinya, terjalinlah hubungan sosial yang baik tanpa mengira aspek mobiliti sosial ataupun susun lapis kelas sosial. Seterusnya, untuk isu yang kedua, Saudari Ina akan membentang mengenai isu yang kedua. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu yang kedua, iaitu isu status sosial keluarga murid. Baiklah, isu status ini selalu menjadi bualan hangat dalam kepelbagaian sosial budaya, kerana daripada isu status inilah yang menjadikan perbezaan antara murid dan murid. Saya akan menghuraikan lagi tentang isu ini. Saya telah membuat beberapa kajian dan saya mendapati maklumat ini. Yang pertama, terdapat perbezaan pada taraf ekonomi keluarga antara murid-murid di sekolah. Ada yang berpendapatan rendah, ada yang daripada ekonomi yang tinggi. Seperti murid yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan tinggi dan ada kedudukan dalam masyarakat, serta murid yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah. Jurang ekonomi keluarga antara murid menyebabkan tiada kesatuan dan perpaduan di dalam kalangan murid-murid di sekolah. Walaupun ini hanyalah golongan minoriti, tetapi ia memberi kesan kepada murid yang terlibat. Hal ini berlaku kerana kemasukan murid juga ke sekolah dari pelbagai latar belakang keluarga. Pihak sekolah tidak dapat mengawal masalah ini kerana kemasukan ke sekolah berkait rapat dengan sistem. Sekolah jenis kebangsaan menerima kemasukan murid dari pelbagai latar belakang sosial ekonomi keluarga. Seharusnya, perkara ini tidak berlaku dalam kalangan murid, malah menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Kepelbagaian ini sebenarnya melambangkan sebuah keunikan dan perpaduan. Jurang-jurang inilah layanan tidak adil berlaku kepada kelas sosial ini. Saya senaraikan dua jenis layanan yang mendapat kesan. Yang pertama, layanan guru kepada murid. Dan yang kedua, layanan murid kepada murid yang lain yang berbeza kelas sosial. Layanan guru kepada murid yang berpendapatan rendah kebarangkalian kerana kesulitan murid menyediakan bahan-bahan untuk pengajaran seperti yang guru minta. Seterusnya, layanan murid yang berkedudukan ekonomi lebih tinggi akan memberi layanan yang tidak adil dan menyisihkan murid yang berkedudukan rendah itu. Hal ini juga menyebabkan tiada kesatuan
perpaduan dan juga kerjasama yang baik terutamanya di dalam kelas. Seharusnya, murid yang berkedudukan tinggi akan membantu murid yang di bawahnya. Apabila perkara ini terjadi, automatik emosi murid tersebut akan terganggu jika murid lain terus mengasing dan menyisihkan mereka kerana taraf ekonomi sosial keluarga mereka. Saya akan menerangkan secara ringkas tentang ketiga-tiga cabaran dan implikasi ini ya. Yang pertama, jurang perpaduan jelas berlaku dan sekaligus menjadi cabaran kepada kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Seperti yang saya telah jelaskan sebelum ini, murid akan meletakkan jurang antara murid dengan murid yang lain kerana perbezaan taraf sosial ini. Yang kedua, ketidakadilan layanan yang berlaku sememangnya menjadi implikasi kepada kepelbagaian sosio-budaya. Contohnya, murid yang berkedudukan tinggi akan memberi layanan yang kurang baik kepada murid yang berkedudukan lebih rendah. Contoh yang lain juga, murid yang lebih bijak dalam pelajaran akan menjauhkan diri mereka daripada murid yang lemah dalam pelajaran. Jelas sekali, hal ini memberi implikasi yang tidak baik kepada perkembangan emosi murid. Seterusnya, cabaran yang terakhir ialah bagaimana kesatuan dan perpaduan dapat dicapai jika masih ada perbezaan taraf sosial ini di dalam kalangan warga sekolah. Okey, apabila berlaku pengkategorian murid mengikut taraf sosial mahupun tahap akademik, maka kesatuan dalam kalangan murid tidak akan dapat dicapai. Perpaduan dan kesepaduan pelbagai pihak di sekolah amat penting bagi melahirkan sebuah sekolah yang terbilang dan unggul. Bagi isu sosio-budaya ini, guru memainkan peranan yang sangat besar, terutamanya dalam memberi penyelesaian kepada isu kepelbagaian ini. Peranan guru yang pertama ialah isu guru menerapkan unsur kesatuan masyarakat dalam pembelajaran. Contohnya, guru memasukkan contoh-contoh kesatuan di Malaysia kerana Malaysia merupakan sebuah negara contoh bagi perpaduan rakyat. Peranan yang kedua ialah guru mestilah berlaku adil kepada semua murid. Guru menjadi contoh pemberian layanan yang adil kepada semua murid tanpa mengira perbezaan taraf sosial yang ada. Jika guru berjaya menjadi contoh yang baik, insya-Allah murid-murid akan mengikuti dan menjadikan contoh supaya mereka juga tidak membezakan rakan-rakan yang lain kerana taraf. Peranan guru yang terakhir ialah guru perlu mengurangkan jurang perpaduan yang ada di dalam kalangan murid. Bagaimana guru berperanan? Okey, guru perlu melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang memerlukan kolaboratif, iaitu aktiviti secara berkumpulan. Kumpulan yang dibentuk mestilah tidak mengasingkan atau membezakan antara taraf sosial murid. Kumpulan ini dibina akan memberi contoh kepada murid supaya saling bekerjasama, toleransi dan bertolak ansur kepada semua. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini berkenaan dengan isu status sosial keluarga yang merupakan salah satu daripada kepelbagaian sosio-budaya yang ada di sekolah. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Saudari Nur Farahin. Baiklah, Saudari Farahin, apa yang Saudari Farahin faham berkenaan dengan isu seterusnya? Boleh terangkan ke? Terima kasih diucapkan kepada moderator atas soalan yang diajukan. Kepelbagaian sosio-budaya di sekolah yang ketiga, iaitu berkaitan dengan murid berkeperluan khas dalam arus perdana atau lebih dikenali sebagai pelajar inklusif. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pelajar inklusif ini, mari kita lihat apakah tujuan program pendidikan inklusif ini ditubuhkan.
Program Pendidikan Inklusif (PPI) adalah suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama dengan murid tipikal yang lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan ataupun di sekolah bantuan kerajaan. Dalam erti kata lain, PPI ini memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk menikmati semua kemudahan belajar bersama rakan-rakan tipikal yang lain dalam bilik darjah dalam keadaan normal, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira status ekonomi dan juga bangsa ataupun agama dan juga ketidakupayaan murid. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat berkaitan dengan analisis. Analisis membawa maksud penyelidikan atau penghuraian sesuatu seperti masalah ataupun keadaan. Oleh itu, analisis untuk isu murid berkeperluan khas dalam arus perdana ini yang pertama adalah layanan tidak sama rata antara murid tipikal dan juga murid berkeperluan khas. Guru terutamanya lebih memberi fokus, memberi tumpuan kepada murid tipikal berbanding murid berkeperluan khas di dalam kelas. Hal ini akan menyebabkan murid berkeperluan khas merasa rendah diri dan tidak yakin untuk menonjolkan diri mereka di dalam kelas. Analisis yang kedua adalah berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang tidak memenuhi keperluan murid berkeperluan khas. Guru yang terlibat dengan kelas pendidikan inklusif khususnya perlu mempunyai kaedah pedagogi yang sesuai dengan murid berkeperluan khas. Contohnya murid autistik. Murid autistik, terdapat murid autistik yang sangat sensitif dengan deria. Maka guru ini seharusnya mengetahui apakah kaedah yang sesuai untuk murid berkeperluan khas ini supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan tidak hanya berfokus kepada murid tipikal sahaja. Analisis yang ketiga adalah berkaitan persepsi murid tipikal terhadap murid berkeperluan khas dalam kelas yang sama. Kita sering dengar di daerah akhbar berkaitan dengan kes buli dalam kalangan murid tipikal dan murid berkeperluan khas. Contohnya yang terbaru adalah berkaitan dengan seorang kanak-kanak berusia 9 tahun dari Brisbane, Amerika Syarikat yang bernekat untuk membunuh diri kerana terlalu tertekan disebabkan ejekan sahabat kawan-kawan di sekolahnya berkaitan fizikal dirinya yang kerdil. Jadi hal itu justru itu persepsi murid sangat memberi kesan dan impak kepada murid berkeperluan khas, terutama apabila tanggapan persepsi itu adalah persepsi yang menjurus kepada negatif kerana ianya mampu menjatuhkan keyakinan diri seseorang, bukan sahaja murid berkeperluan khas tetapi juga murid-murid tipikal yang lemah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepada cabaran dan implikasi. Cabaran dan implikasi yang pertama ialah guru tidak mempunyai banyak masa. Murid berkeperluan khas seperti yang kita tahu memerlukan tunjuk ajar dan juga bimbingan yang sangat banyak daripada guru berbanding dengan murid tipikal di dalam kelasnya. Namun pun begitu, kita perlu sedar bahawa terdapat juga dalam kalangan murid tipikal itu sendiri golongan murid-murid yang lemah dan memerlukan bimbingan personal juga daripada guru. Maka hal ini menyebabkan guru-guru tidak mampu untuk memberi tumpuan lebih kepada murid berkeperluan khas ini. Masalah dan cabaran yang kedua adalah guru tidak mempunyai kemahiran menyampaikan isi pembelajaran kepada murid berkeperluan khas. Sama juga seperti tadi,
kerana guru tidak mempunyai ilmu berkaitan dengan murid berkeperluan khas, dan hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada murid inklusif ini. Dan yang ketiga ialah perubahan yang perlu terhadap sumber bantuan pembelajaran. Contohnya bahan bantu mengajar yang sangat kurang dan juga kondisi kelas yang tidak sesuai dengan murid berkeperluan khas itu sendiri. Yang keempat, memahami murid inklusif ini agar layanan adil dapat diberikan. Adil di sini membawa maksud guru tidak seharusnya membezakan seseorang murid itu atau sekelompok murid itu dengan murid yang lain dengan mengkategorikan sebagai murid ini lebih pandai ataupun dan sebagainya. Okey, jangan guru tidak seharusnya menilai, membezakan melalui disebabkan berdasarkan latar belakang murid ataupun status murid ataupun kepandaian murid, kerana ia akan memberi kesan kepada murid-murid. Kesannya murid-murid yang dipuji, yang disukai oleh guru akan terus mendapat pujian, akan tetapi murid yang diabaikan ini akan terus menurun potensi dirinya dan juga akan melahirkan nilai-nilai yang tidak baik dalam diri murid tersebut. Yang kelima ialah guru bukan hanya melaksanakan kurikulum formal tetapi juga membina perpaduan di dalam kelas. Guru perlu menunjukkan contoh dan nilai murni yang baik terhadap murid berkeperluan khas ini, kerana guru itu adalah ejen sosialisasi di dalam kelas dan guru perlu menunjukkan, perlu meraihkan atau menghargai kehadiran murid berkeperluan khas ini di dalam kelas mereka tanpa ada rasa murid ini hanyalah sebagai beban yang akan melambatkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang keenam adalah jangkaan guru terhadap murid berdasarkan elemen generalisasi. Generalisasi di sini membawa maksud guru menganggap murid berkeperluan khas ini mempunyai keupayaan yang sama dengan murid tipikal hingga menyebabkan guru menggunakan kaedah pengajaran yang sama tanpa ada penambahan yang sesuai untuk murid berkeperluan khas. Justru, apakah solusi yang boleh diambil dalam menangani isu ini? Atau lebih tepat, apakah peranan guru dalam menangani isu ini? Yang pertama ialah guru perlu diberi latihan dan ilmu berkaitan pengajaran dan pembelajaran dan psikologi murid berkeperluan khas. Yang kedua, guru arus perdana dan guru pendidikan khas haruslah bekerjasama dalam membuat keputusan dan berkongsi maklumat. Hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Begitu juga dengan guru berpendidikan khas. Guru pendidikan khas. Guru pendidikan khas. Mereka lebih mengetahui, lebih arif berkaitan dengan keadaan murid berkeperluan khas ini. Justru itu, guru arus perdana haruslah menggunakan kemahiran yang ada pada guru-guru pendidikan khas ini untuk memberikan yang terbaik kepada murid berkeperluan khas yang masuk dalam arus perdana melalui program pendidikan inklusif ini. Yang ketiga, guru besar perlu mewujudkan iklim yang lebih berbentuk mesra pendidikan. Guru besar harus tidak memberi tekanan kepada guru inklusif ini dan membuat penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran pendidikan inklusif di sekolah. Dan yang terakhir sekali, guru haruslah memupuk nilai-nilai murni dalam bilik darjah, terutama dalam menghapuskan tanggapan negatif terhadap murid-murid tertentu. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator untuk meneruskan diskusi perbincangan kita pada hari ini. Persilakan. Baiklah,
Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Farahin atas penjelasan dan penerangan yang sangat jelas dan sangat padat. Diharapkan kita sebagai guru-guru mengambil iktibar dan mengambil contoh bagi isu ini. Sebagai kesimpulan bagi kajian kami ialah pendidikan merupakan antara faktor utama dalam mencapai hasrat negara dan guru memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan misi ini. Guru perlu memahami, memberi komitmen dan mempunyai iltizam yang sangat tinggi dalam melaksanakan pendekatan yang baharu dan lebih berkualiti. Guru adalah ejen perubahan dan sumber inspirasi murid. Guru harus kreatif dan menunjukkan contoh yang terbaik di hadapan pelajar dalam usaha melahirkan generasi yang berkualiti. Diharapkan daripada kajian kami ini, kita semua dapat mengambil iktibar dan mengelakkan daripada sebarang ketidaksamaan layanan kepada anak-anak murid kita. Demikian ini sahaja pembentangan kami pada hari ini berkenaan kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Diharapkan kita semua mengambil iktibar dan sama-sama menjadi seorang guru yang penuh dedikasi. Sekian itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.